Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita untuk subjek pendidikan Islam. Okey, di bawah tajuk Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir, iaitu dalam bidang akidah. Okey, jom kita belajar bersama-sama. Okey, jadi sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, okey, mari kita lihat standard pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama, menyatakan 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyatakan maksud nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Kemudian mengemukakan dalil nakli dan juga dalil akli berkaitan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Okay, kemudian menerangkan peranan manusia dalam mengolah dan juga menerokai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengamalkan dan juga menghayati zikir serta doa setiap kali melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala serta bersyukur dan redha dengan fizikal diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat dalil ya dalam Al-Quran ya tentang Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir ya, iaitu dalam surah Al-Hasyr ya ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Okey, yang bermaksud dialah yang pencipta, yang maha pencipta makhluk, yang pembentuk pelbagai rupa. Baginya nama-nama yang baik dan mulia. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, jadi dalam ayat tersebut ya telah disebutkan dua nama Allah iaitu Al-Khaliq ya, Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Okey, jadi kedua-dua nama Allah ini kita akan bincangkan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum itu, ya, cuba lihat ya Asmaul Husna ya 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dalam 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala ini ya, okey, di situ ada disebut Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Okey, kita lihat yang pertama iaitu Al-Khaliq. Okey, apakah maksud Al-Khaliq? Okey, Al-Khaliq ya, Al-Khaliq ialah ya Allah Maha Mencipta ya makhluk daripada tiada kepada ada mengikut kehendaknya seperti yang telah ditetapkan ya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Ya, maknanya ya setiap semua yang makhluk ya yang ada di muka bumi ini ya, manusia, haiwan ya, tumbuh-tumbuhan ya, okey, maknanya daripada tiada kepada ada ya. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah ya yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, kita lihat kepada dalil ya yang mengatakan bahawa Allah ini bersifat Al-Khaliq ya. Okey, seperti mana dalam surah Fatir ya, ayat 3, okey, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خلاق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. Okey, yang bermaksud, wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikurniakan kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Okey? Jadi dalam ayat ini jelas ya bahawa ya Allah adalah pencipta ya kepada semua sekian isi alam. Okey? Jadi ya berdasarkan dalil ini ya yakinlah kita bahawa ya tiada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Okey, seterusnya kita lihat kepada dalil akli. Ya, maknanya daripada segi logik akal, ya. Okey, iaitu bukti Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Khaliq ya dapat dilihat daripada penciptaan manusia. Okey, bagaimana ya penciptaan manusia itu ada kaitannya dengan Allah Maha Pencipta. Okey, kita lihat dalam Al-Quran ya telah dijelaskan bagaimana ya penciptaan manusia ya dan hal ini ya diakui oleh ahli sains ya yang mengkaji tentang proses kejadian manusia. Okey, di mana kalau kita lihat daripada uh, kitaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran, okey, iaitu tentang proses kejadian manusia ya, iaitu daripada nutfah ya, iaitu setitis air mani, kemudian menjadi alaqah iaitu darah, dan kemudian uh, mudghah ya, iaitu daging. Okey, kemudian izham dan juga laham ya, iaitu tulang yang disaluti dengan otot-otot, dan kemudian okey diletakkan disempurnakan ya kejadian tulang ya pada manusia ya pada penciptaan manusia. Seterusnya ya ditiupkan roh ya, nafkhur roh ya, ditiupkan roh ke dalam uh, ya manusia ya, dalam janin manusia. Okey, jadi terbentuklah manusia ya yang lengkap dengan roh dan juga dengan jasadnya, okey, di dalam rahim ibu. Subhanallah ya, maknanya ya apa yang kajian sains mendapati, apa yang ada dalam Al-Quran sebenarnya uh, adalah uh, bertepatan ya dengan kehidupan kita pada hari ini. Baiklah, kita berpindah kepada nama Allah yang kedua iaitu Al-Musawwir. Okey, apakah maksud Al-Musawwir? Okey, Al-Musawwir bermaksud Allah Maha Mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri tanpa berpandukan contoh sebelumnya. Okey, maknanya ya Allah mencipta makhluk itu dengan pelbagai rupa ya, dari segi manusia, baik kepada manusia ataupun kepada haiwan. Okey, manusia ya walaupun dia mempunyai ciri-ciri dan juga fizikal yang sama, tetapi ada
perkara yang membezakan antara keduanya. Ya, kadang-kadang kita lihat seorang anak kembar, ya, walaupun mempunyai paras rupa yang sama, tapi ya, cap jari membezakan antara keduanya. Ya, subhanallah, ya, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita lihat dalil nakli, ya, tentang Allah bersifat al-musawwir. Ya, seperti dalam surah Ali Imran, okey, ayat 6, ya, yang berbunyi, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Okey, yang berbunyi, dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, jadi berdasarkan dalil ini jelaslah kepada kita bahawa Allah yang membentuk, ya, kejadian manusia, ya, sejak daripada rahim ibu. Okey? Bagaimana yang ustazah telah jelaskan tadi, ya, proses, ya, uh, penciptaan manusia, ya, proses perkembangan daripada seketul daripada air mani kemudian menjadi darah, kemudian daging, tulang dan juga menjadi manusia yang lengkap. Okey? Kemudian kita lihat kepada dalil akli, ya, dari segi logik akalnya tentang Allah bersifat al-musawwir, ya. Okey, iaitu, ya, bukti, ya, bahawa Allah bersifat al-musawwir, ya, dapat dilihat jelas melalui kepelbagaian rupa manusia. Okey, kita lihat sendiri, ya, kejadian manusia itu Allah menjadikan manusia ini dengan berbangsa-bangsa, ya. Ada Cina, India, Melayu, okey, Bugis, jadi pelbagai bangsa dan juga pelbagai rupa, ya. Jadi semua ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Okey, kemudian daripada penciptaan manusia itu kita lihat bahawa, ya, anggota seperti mata, ya, cap jari, jenis darah dan DNA membentuk identiti dalaman individu yang unik serta tidak dapat ditiru. Okey, walaupun manusia boleh mencipta robot, tetapi robot itu tidak akan sempurna sebagaimana Allah menciptakan manusia. Ya, jadi setiap individu itu mempunyai ciri dan juga mempunyai anggota yang berbeza. Okey, kalau dilihat, ya, pada penciptaan manusia, ya, berapa banyaknya sel dalam manusia, ya, begitu halusnya, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya, bagaimana, ya, peranan manusia untuk mengolah serta meneroka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan, kita dah belajar tentang Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Ya, bagaimana Allah itu maha mencipta dan juga bagaimana Allah itu maha pencipta manusia dan juga segala makhluk dengan pelbagai rupa dan juga pelbagai bentuk. Ya, jadi ini semua adalah menjadi ilham, ya, kepada manusia, ya, untuk memanfaatkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, peranan manusia yang pertama ialah mereka cipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seekor gajah yang kuat. Kemudian Allah menciptakan harimau bintang yang pantas dan Allah menciptakan kuman yang begitu halus.
Okey, jadi berdasarkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah memberi akal kepada manusia untuk berfikir, ya bagaimanakah ciptaan-ciptaan ini menjadi ilham kepada manusia, contohnya untuk membuat ataupun mereka sebuah kereta kebal, ya, sebuah kereta kebal yang fungsinya sama seperti seekor gajah yang kuat. Okey, begitu juga dengan kapal terbang, ya, sepantas harimau bintang, ya, yang laju, ya, yang laju lari dia, ya, okey. Kemudian ya, berdasarkan, ya, ciptaan Allah ini, maka manusia itu diberikan akal, ya, untuk mencipta dan juga mereka, ya, sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan manusia yang kedua ialah mentadbir alam mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, jadi dalam mentadbir alam, ya, manusia haruslah, ya, mentadbir dengan seimbang. Ya, contohnya, ya, kita tidak boleh, ya, melakukan penebangan hutan secara berleluasa. Ya, kerana, ya, pokok-pokok, ya, sebenarnya menjadi tempat, ya, untuk tadahan air hujan. Ya, sekiranya pokok-pokok ditebang, okey, maka air hujan, ya, akan mengalir dengan laju, boleh menyebabkan berlakunya banjir yang besar dan juga boleh menyebabkan berlakunya banjir lumpur disebabkan oleh uh, pokok-pokok tadi tidak mampu, ya, untuk menampung, ya, jumlah air hujan yang banyak. Jadi, sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, kita haruslah mentadbir alam dengan sebaiknya. Seterusnya, peranan manusia yang ketiga ialah memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Okey, Allah memberi kita sebanyak-banyak rezeki. Okey, maka carilah, ya, di mana-mana sahaja di muka bumi Allah ini rezeki, ya, untuk kita meneruskan kehidupan. Ya, contohnya Allah menyediakan lautan yang luas kepada manusia supaya manusia dapat mencari, ya, sumber rezeki dan juga sumber makanan, ya, seperti yang terdapat di lautan, ya, ikan-ikan, ya, udang, sotong, ketam, okey. Jadi semua itu menjadi sumber rezeki dan juga sumber makanan kepada manusia. Okey, seterusnya, ya, banyak lagi, ya, sumber-sumber yang ada di bumi, ya. Kalau tadi di lautan, okey, di perut bumi kita boleh dapat, ya, pelbagai, ya, pelbagai logam, ya, seperti besi, okey, emas yang kita boleh manfaatkan untuk kehidupan. Okey, kita lihat bagaimana, ya, besi kemudian dicampur dengan plastik boleh menghasilkan sebuah kereta dan juga boleh menghasilkan sebuah kapal terbang. Okey, itu adalah hasil, ya, daripada bagaimana kita mengolah, ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang keempat, kita diseru, ya, untuk menyelidik serta meneroka keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, murid-murid, ya, setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya ada hikmah dan juga ada manfaat di sebaliknya. Kita lihat, ya, sekarang ini kita dilanda oleh uh, penyakit ataupun virus, ya, coronavirus. Ya, sebenarnya kenapa Allah menciptakan virus ini? Okey, jadi dengan terciptanya virus ini, ya, secara tidak langsung kita akan melakukan kajian, ya, bagaimana untuk mengatasi uh, virus ini. Maka terhasillah, ya, segala vaksin, ya, vaksin-vaksin, ya, untuk mengawal, ya, penyakit ini daripada terus merebak.
Okey, walaupun dari satu segi kita lihat bahawa virus ini mengancam manusia, virus ini memberi bencana kepada manusia, tapi sebenarnya sekiranya kita kaji balik bahawa setiap ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Okey, jadi murid-murid, ya, berdasarkan keempat-empat peranan tadi dapat kita fahami bahawa ya, Allah sebenarnya berkuasa untuk menciptakan sesuatu, ya, daripada manusia, ya, dan juga sekecil-kecil makhluk seperti zarah dan juga kuman. Okey, jadi kita sebagai manusia haruslah bersyukur, ya, dan juga bermanfaatkan segala yang Allah ciptakan untuk kita meneruskan kehidupan di muka bumi ini. Jadi, sekian dulu murid-murid. Ustazah harap ya murid-murid dapat mengambil iktibar ya daripada kedua-dua sifat Allah ya bersifat Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir ya. Jadi berdasarkan kedua-dua sifat Allah tadi jelaslah ya kepada kita bahawa Allah berkuasa menciptakan sesuatu. Ya, segala ciptaan Allah ada manfaatnya. Ya, walaupun kita rasa ya, mengapakah Allah menciptakan nyamuk itu? Okey, cuba fikirkan. Ya, pasti ada hikmah ataupun manfaat di sebalik ciptaan seekor nyamuk. Jadi, Ustazah sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Okey, jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang.